KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita akan belajar subjek kita merupakan geografi di mana topiknya ialah skala dan jarak. Skala tu apa? Jarak tu macam mana penjarakan fizikal ke? Kalau nak tahu, kita berkenalanlah dengan cikgu kita terlebih dahulu. Ayo kita saksikan Profil Guru. Kita, Cikgu Nur Syahidah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Cikgu Alhamdulillah sihat. Cikgu dari mana Cikgu? Dari sekolah mana Cikgu? Saya daripada Sekolah Menengah Perempuan Seri Aman di Petaling Jaya saja. Dekat je lah Cikgu. Selamat datang Cikgu ke kelas Mahir pada petang ni Cikgu. Ya, terima kasih. Okey. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita di mana Cikgu nak mengajar tentang geografi petang ni kan? Skala dan jarak. Jadi mungkin boleh Cikgu persilakan sanitasi tangan terlebih dahulu. Baik, kemudian diikuti dengan saya pula. Okey. Dan apabila kita sudah sanitasi tangan kita, kita boleh buka peletup muka dan simpankan di dalam sampul peletup muka. Okey. Oh, terkena ni. Memancut. Hand sanitizer tak apa Cikgu. Okey. Yang penting bebas daripada kuman. Betul. Okey. Ini dia Cikgu Syahidah kita. Okey Cikgu. Cikgu datang dari SMK Seri Aman. Taklah jauh, sangat dekat sahaja kan. Dan untuk hari ini Cikgu nak mengajar tentang geografi, skala dan jarak tu kan. Skala dan jarak. Apa objektif untuk petang ni Cikgu? Okey, objektif untuk petang ni ada 3 sahaja. Okey, yang pertama, kita nak belajar mengenai 3 jenis skala dan 2 jenis jarak. Okey, 3 jenis skala, 2 jenis jarak. 3 jenis skala dan 2 jenis jarak. Mungkin ada yang tertanya, banyaknya skala sampai 3 jenis kan? Tapi sebelum tu mungkin Cikgu boleh terangkan juga kepada saya dan juga murid-murid di rumah tentang konsep yang kita nak belajar petang ni. Konsep skala, konsep jarak. Tapi Mira, sabar dulu. Sebelum tu ada lagi objektif kita. Okey, silakan. Selepas kita dah belajar 3 jenis skala dan 2 jenis jarak tu, kita akan tentukan pula 3 jenis skala tu kepada jarak yang sebenar. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, kita akan gunakan skala tersebut untuk tentukan jarak yang ada di atas peta. Wow, jarak atas peta. Sebab peta tu kan kecil je Cikgu. Kita nak tentukan jarak tu lah Baik, itu antara objektifnya. Ada lagi objektif Cikgu? Okey, tak ada. Dah 3 sahaja hari ini. Baik, okey. Untuk 3 objektif yang kita akan belajar pada petang ini, bagaimana pula dengan konsep ni Cikgu? Okey, konsep dia. Okey, sebelum tu, Cikgu nak tanya Mira dululah. Silakan. Okey, Mira rasa penting tak kita nak belajar tentang skala dan jarak ni? Saya rasa penting Cikgu. Memang kita kena belajar skala dan jarak ni kan. Supaya kita tahu berapa jauh kita nak pergi. Kalau kita drive bawa kereta tu, belajar KM semua tu kan Cikgu. KM. Bila sebut jarak ni, yang Mira bayangkan cuma KM saja. Okey, tapi tak apa. Nanti Mira akan belajar mengenai lebih mendalam lagi tentang jarak tu. Sebab jarak dan skala ni bukan sekadar KM je. Dia ada benda yang lebih tersirat. Ada tersuratnya. Tapi sebelum tu, macam Mira kata tadi, kita nak tentukan konsep dulu. Tadi Cikgu ada sediakan slide. Boleh tak kita tengok dulu paparan slide yang disediakan? Boleh. Itu slide Cikgu. Kalau jadi kalau Mira tengok gambar yang dipaparkan, ada 2 gambar. Gambar di sebelah kiri tu adalah gambar pada peta. Betul. Kemudian gambar satu lagi dia menggambarkan persekitaran kita yang sebenar. Gambar-gambar pokok, gambar rumah, gambar sungai, gambar jalan. Gambar persekitaran kita yang sebenar. Jadi kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan skala ni. Skala tu dia merujuk kepada nisbah.
Okey, nisbah. Mira tahu apa itu nisbah? Nisbah. Nisbah jumlah kot cikgu. Jumlah kurang tepat. Dia lebih kepada perbandingan. Okey, nisbah ni dia merujuk kepada perbandingan untuk kita lihat okey, jarak di atas peta dengan jarak pada bumi yang sebenar ataupun kita kata jarak persekitaran kita yang sebenar. Okey. Itu yang cikgu sediakan ya, slide tentang itulah skala yang dan kita juga maksudkan dengan jarak. Skala. Itulah yang kita maksudkan dengan skala. Ya, betul. Okey, baik, faham. Maksudnya skala ni bukanlah sahaja km ataupun kilometer. Banyak lagi. Banyak lagi. Cuba Mira bayangkan. Okey, persekitaran kita ni kan luas. Boleh tak kalau kita nak letakkan gambar persekitaran kita ni dekat atas peta? Tak boleh. Sebab peta tu kan? kecil. Peta tu kecil. Tu, jadi itulah fungsinya skala. Kita akan kecilkan benda tu dan kita akan masukkan ke dalam peta. Baik. Okey, cikgu, bila cikgu bercerita dan juga sentuh tentang skala, saya nampak dekat atas meja ni ada 3 jenis skala, cikgu. Ya, betul. Ada 3 jenis skala. Okey, skala yang pertama adalah skala lurus. Baik. Okey, skala kedua adalah skala penyata. Okey, dan skala yang ketiga ni adalah pecahan wakilan. Okey. Mira tahu tak? Saya rasa kalau skala lurus tu mesti macam jalan yang lurus je. Jalan yang lurus saja. Okey. So kita tengok penyataan yang telah cikgu sediakan di situ. Okey, ada 3 penyataan yang menerangkan tentang skala tersebut. Okey. Cuba Mira tengok, cuba Mira teliti antara 3 tu yang mana penyataan yang merujuk kepada skala lurus. Skala lurus sebab dia warna pink. Tak boleh ambil warna pink juga kan? Okey, kalau skala lurus saya nak pilih warna biru lah, cikgu. Kenapa Mira pilih warna biru? Sebab saya ada nampak garisan lurus dekat situ. Okey, pandai Mira. Okey, itulah kata kuncinya. Okey, skala lurus ni dia merujuk kepada garisan lurus yang dilukis dan dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey. Cikgu tunjuk contoh. Kat sini ada satu contoh. Okey. Mira tengok sini. Okey, kita ada 2 jenis skala lurus. Okey. Kalau Mira tengok contoh gambar ni. Okey. Saya gerakkan sikit. Mira rasa skala lurus yang mana lebih mudah untuk dilukis? Skala lurus yang lebih mudah untuk dilukis. Okey, yang atas atau yang bawah? Saya akan pilih saya rasa mesti tepat jawapan saya ni. Saya akan pilih yang di atas. Okey, betul. Jadi, oleh kerana skala ni mudah untuk dilukis, nama skala ni pun adalah skala lurus mudah. Skala lurus mudah. Okey, skala lurus mudah. Manakala skala yang berada di bawah ini adalah skala lurus penuh. Skala lurus penuh. Saya hampir-hampir nak terjawab. Skala lurus susah. Dah mudah satu susah. Tapi susah. Bukan. Okey, dia lebih pada skala lurus penuh. Sebab apa penuh? Sebab kita lukis penuh kat bawah ni. Yang ni lebih mudah kan untuk dilukis. Baik. Itu antara bentuk skala. Okey, cikgu, kalau untuk skala penyata tu pula bagaimana, cikgu? Itu tentang skala lurus. Skala penyata. Tapi kita nak tentukan dulu. Sekarang kita dah kenal skala. Tapi kita nak belajar cara lukis skala ni dulu. Baik, boleh. Okey, jadi boleh kita pergi ke sana sikit? Boleh, silakan cikgu. Okey, so, kita bertukar tempat ya? Okey, kita bertukar tempat. Okey, pastikan okey, garisan tersebut dilukis secara lurus. Okey. Kerana namanya juga skala lurus. Ya, betul. Skala lurus. Dan kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, setiap bahagian ni dia mesti sama saiz, iaitu 1 cm. Okey. Tapi cikgu lukis besar sikitlah hari ni. Sebab nak bagi semua orang nampak kan. Betul. Kalau cikgu lukis 1 cm nanti tak semua orang akan nampak. Okey, skala lurus. Cikgu buat besar sikit. Okey. So nilai dia akan bermula dengan kosong. Sebab skala lurus mudah. Okay. Contohnya kat sini, cikgu nak lukis skala lurus yang mewakili 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, contohnya cikgu nak lukis 1 cm mewakili 1 kilometer. Jadi kosong,
Cikgu akan letak 1. Okey, 2. 3. 4. 5 dan seterusnya. Okey. Okey, dan unitnya kita akan letak di akhir iaitu Kilometer. meter. Okey. Tapi boleh tak kita nak letak skala ni unit dia 1 cm mewakili 2 kilometer? Boleh ke tak kalau saya nak jawab? Boleh macam mana cikgu? Okey, boleh. Betul tu boleh. Jadi kita cuma kena gandakan je lah. Okey, tadi 0. Okey. Okey, sekarang kita akan jadi berapa? Gandakan 2 ke cikgu? Ya. Dia akan jadi 0.2. Gandakan. Okey, maksudnya tadi 1. Sekarang itu Okey. mewakili 1 Baik, kilometer. so dia akan jadi 2. Ya, betul. Okey, 2. Okey, dan 2 ni kita gandakan lagi. Jadi 4. 4. Jadi 6. 6. 8. 8. 10. 10. Dan belakang sama. Baik. Kilo. Dan juga. Meter. Okey. Jadi cara sebutnya adalah 1 cm sebab kita akan ukur ni 1. Jarak antara bawah ni 0 hingga 1 adalah 1 cm. 1 centimeter. Baik. Okey. 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, baik. Saya rasa saya dah faham dan mereka di rumah pun dah faham sedikit tentang skala lurus ni. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kerana selepas ni kita akan sambung dengan skala penyata pula. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey cikgu, tadi sebelum berhenti berehat cikgu dah terangkan tentang skala lurus. Ya. Ada 2 lagi skala. Ya, betul. Ada 2 lagi jenis skala. Okey, boleh kita sambung? Boleh cikgu, silakan. So kita tengok balik pada penyataan yang telah cikgu sediakan. Ada 2 lagi penyataan yang belum dipilih. Betul. Okey, Mira rasa daripada 2 penyataan tersebut, penyataan yang mana merujuk kepada skala penyata? Skala penyata. Saya nak pilih yang warna pink cikgu, atas sekali. Okey. Yang warna pink. Kenapa Mira pilih warna pink? Sebab ditulis dekat situ dinyatakan dalam bentuk ayat atau pernyataan. Okey, betul tu Mira. Pandai Mira. Okey, kata kunci kat sini adalah bentuk ayat ataupun pernyataan. Okey, cikgu bagi contoh. Baik. Okey, ni adalah contoh skala penyata. Okey, Mira boleh bacakan? Boleh cikgu. Okey. 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Okey. Mira tahu tak apa maksudnya? Maksudnya, okey, 1 sentimeter jarak pada peta mewakili 1 kilometer jarak pada permukaan bumi yang sebenar. Okey. Persekitaran kita yang sebenar tu 2 kilometer, 1 kilometer. Baik. Okay? Contoh, cikgu bagi contoh yang lain. Kalau 1 sentimeter mewakili 2 kilometer. Jadi, kalau 1 sentimeter pada peta lakar okey, atau pada peta topografi, berapa jarak dia pada permukaan bumi yang sebenar? 2 kilometer. Betul. Okey, kalau 1 sentimeter mewakili 4 kilometer? Di atas bumi yang sebenar 4 kilometer. Betul. Okey. So itu adalah skala penyata. Okey. Yang seterusnya, Baik, silakan cikgu. Yang seterusnya adalah pecahan wakilan. Okey. So tinggal satu lagi lah yang merujuk kepada pecahan wakilan. Iaitu apa Mira? Tadi kita dah baca warna biru, dah baca warna pink, warna kuning pula. Okey, itu adalah dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Okey, dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Simbol nisbah adalah 2 titik bertindih. Baik. Okey, contoh kat sini cikgu bagi 1 nisbah 100,000.
Okey. Itu cara sebutannya. 1 nisbah 100,000. Maknanya 1 sentimeter nisbah 100,000 sentimeter. Okey. Berapa kilometer, berapa jarak dalam permukaan bumi yang sebenar? Okey. Macam mana kita nak kira? Kita kena tahulah. Okey. Formulanya adalah 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 kilometer, 100,000 sentimeter. Okey. Jadi kat sini kalau kita nak tukar kepada skala penyata, berapa nilainya? 1 sentimeter mewakili 100,000 mewakili 1 kilometer. Ya, 1 kilometer. Itu adalah pecahan wakilan. Okey. Dia lain sikit lah kan cikgu. Kalau pecahan wakilan ni dan juga dengan kalau nisbah dengan pecahan wakilan yang membezakan adakah titik tu titik 2 dan juga titik 2. Dan juga dengan Dan nilai je. Nilainya dinyatakan dalam bentuk sentimeter. Di sini pun dinyatakan dalam bentuk sentimeter. Itulah perbezaan dia. Ya, betul. Okey. Contoh, cikgu bagi contoh yang lain. Okey, 1 nisbah 50,000. Okey. Okey. Berapa jarak pada permukaan bumi yang sebenar? Okey. Kalau tadi 1 kilometer bersamaan dengan 100,000 sentimeter. Okey, sekarang kalau 50,000 sentimeter. Okey, bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 0.5 kilometer. Ya, betul. Dia Okey. bersamaan 0.5 kilometer. Kalau kita nak sebut dalam skala penyata? Dalam skala penyata, macam mana cikgu? Okey, yang kita sebut penyataan tadi. 1, macam ni. Okey. Okey, dia akan jadi, saya cuba cikgu kalau salah cikgu betulkan. Okey, dia akan jadi 0.5 1 sentimeter. 1 sentimeter mewakili 0.5 kilometer. Okey. Atau ada satu lagi cara. Okey, kita alihkan titik perpuluhan ni. Okey, tadi kita ada 5 titik perpuluhan, betul? Okey, 5 titik, 5 kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bermakna 1 kilometer. Sekarang kita alihkan. Okey, kita letak titik kat belakang. Kita alihkan 5 kali kosong tu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik akan tengah. Okey, kita akan letak kosong kat depan. Jadi 0.5 kilometer. Wah, itu dia. Okey, cara ni saya faham cikgu. Cara ni. Jadi kalau dekat sekolah, cikgu memang tunjukkan kedua-dua cara lah. Bagaimana kira. Okey. Atau kita tengok contoh yang lain? Boleh. Okey, padam dulu yang ni. Okey, boleh. Contoh yang lain. Cikgu dah bagi 2 contoh dah ni bagaimana nak mengira. Okey. Contoh lain, tadi, contoh yang ketiga. Okey. Tengok contoh yang ketiga. 1 Baik. nisbah 300,000. Okey. Sekarang kalau dalam skala penyata. Okey, berapakah bagaimana kita nak baca skala tersebut? Skala penyata tadi yang macam Ayat yang ada perkataan mewakili. Ya. Okey, 1 sentimeter. Okey, 1 Mira sebut, cikgu tulis. Baik. Okey. 1 sentimeter mewakili 3 kilometer. 3 kilometer. Salah ke? Betul tak? Okey, tak apa, kita letak titik. 1. Okey, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 5. So, titik kat sini bermakna kosong kat belakang. So, Okey. kita letak kilometer. Okey, 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Okey, itu adalah pecahan wakilan. Okey, dapat? Nak bezakan antara skala lurus, skala penyata dan pecahan
wakilan. Okey, jadi 1 kilometer lah cikgu. Bukan yang saya jawab tadi, 3 kilometer. 3 kilometer. Sorry. Cikgu tersilap. Okey. Nasib baik Mira perasan. Okey, 3 kilometer. Betul Mira. Okey, 3 kilo. Jadi jawapan saya tadi betul lah cikgu. Cikgu yang tersilap tulis. Excited sangat duduk kat depan ni kan. Sampai tersilap tulis. Okey. Okey, faham. Okey. Itu cara pengiraan dia. Ya. Kena gerakkan sebanyak 5. Ya, 5 kali. Okey. So, jadi maknanya kalau kurang, kita letak kosong kat depan. Kalau berada sebelum nombor tu, kita letak kosong kat belakang lah. Okey. 3.0 kilometer. Okey. Ini cara mudah untuk mengira dan juga membaca skala penyata. Skala pecahan wakilan. Tapi kita tukarkan kepada skala penyata. Okey, baik. Tapi kalau kita nak lukis pula? Boleh. Macam mana? Okey. Macam mana kita nak lukis jadi skala lurus? Macam mana cikgu? Macam mana? Okey. Tadi cikgu kata skala lurus. Macam mana ciri dia skala lurus? Dia mudah sahaja. Okey. Macam mana? Dia perlu lurus lah. Okey, dilukis. Betul. Dia perlu dilukis satu garisan yang lurus. Kemudian kita bahagikan garisan tersebut kepada 5 ataupun 10. Ataupun terpulanglah kepada beberapa bahagian yang sama kiraannya. Okey. So contoh. Contoh kat sini. Okey. Kita bermula dengan kosong. Okey, sekarang 1 sentimeter mewakili 3 kilometer. Jadi nilai seterusnya adalah 3 6 9 12. Okey, unitnya kilometer. Okey, so ini adalah kalau kita tukarkan skala daripada pecahan wakilan kepada skala penyata dan kita tukar lagi kepada skala lurus. Macam tu rupanya dia punya pergerakan dia bagaimana. Maksudnya kat sini skala lurus boleh tukar kepada skala penyata. Dan skala penyata boleh tukar kepada pecahan wakilan ataupun mana-mana. Maksudnya dia boleh saling ditukar. Baik. Okey, dah faham. Cuma memang kena ada perkataan mewakili tu kan cikgu. Dia mewakili. Sebab tadi macam cikgu cerita 1 sentimeter adalah jarak di atas peta. Okey. Kemudian 3 kilometer ni adalah jarak di atas permukaan bumi kita yang sebenar ataupun persekitaran kita yang sebenar. Okey, cikgu bagi contohlah. Tapi kalau kita kira jarak permukaan tu dia bukan 1 sentimeter. Jaraknya bila kita dah ukur itu adalah contohnya adalah 0.5. Boleh? 0.5 kecil sangat. Kalau kita buat 3 sentimeter. Baik. Okey, tapi kalau kita guna skala 1 sentimeter mewakili 3 kilometer. Baik. Okey, berapa jarak pada permukaan bumi yang sebenar? 9 kilometer. Okey, macam mana Mira kira tu? Saya darab je cikgu. Okey, betul. Maksudnya 3 sentimeter kita darab dengan 3 kilometer tadi. Okey, bersamaan dengan 9 kilometer. Baik, faham dah. Okey, cikgu. Sekarang saya dah nampak dah dengan jelas 3 perbezaan skala tu. Skala lurus, skala pecahan wakilan dan juga penyata. Okey, cikgu. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Sebab lepas ni cikgu nak main satu aktiviti pula. Katanya ada perkataan racun-racun dalam aktiviti tu. Kalau nak tahu, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Mahir, sebelum kita berhenti berehat tadi, cikgu sudah menerangkan tentang skala. Ya. Sekarang ni nak masuk topik kita juga di mana skala dan jarak. Jadi cikgu nak terangkan pula tentang jarak. Okey, silakan cikgu. Okey, untuk jarak ni, kita ada dua jenis jarak. Okey, yang pertama, jarak mutlak dan satu lagi adalah jarak relatif. Baik. Okey. Sebelum cikgu terangkan mengenai jarak mutlak ni, Mira tahu tak apa yang dimaksudkan dengan mutlak? Mutlak tu apa? Mutlak tu adalah sesuatu yang kekal dan juga tidak berubah. Betul. Sesuatu yang kekal dan tidak berubah. Okey, contohnya dalam jarak, kalau kita pergi dekat jalan raya, okey, kita akan nampak papan tanda kan? Betul. Okey, papan tanda tu dia akan menunjukkan tentang jarak. Okey, contohnya jarak tu dinyatakan dalam bentuk kilometer, meter. Okey, itu adalah jarak yang mutlak ataupun tetap, tidak berubah-ubah. Okey. Yang kedua, kita ada jarak relatif. Okey. Bila sebut mengenai jarak relatif, Mira nampak tak ada beberapa jenis kenderaan okey yang berada di sebelah Mira. Okey. Okey, cikgu nak tanyalah. Sekarang kan PKP, tapi di negeri yang tidak mengalami PKP dah boleh melancong. Betul. Okey. Jadi Mira tahu tak apa perbezaan jika kita naik kapal terbang dengan bas jika kita nak pergi melancong? Oh, saya rasa kalau daripada segi masa, kalau naik kapal terbang lagi cepatlah cikgu. Okey, dari segi masa. Okey, dari segi harga? Dari segi harga, bas lebih murah dan juga jimat berbanding kapal terbang. So, betul. Jadi jarak ni dia berkait dengan kos dan masa. Okey, itu adalah merujuk kepada jarak. Okey. Sekarang boleh tak kita tengok jarak itu melalui Google Map? Oh, boleh. Sekarang cikgu nak tengok. Mira boleh tentukan tak mana jarak relatif, mana jarak mutlak. Okey. Peta tersebut menunjukkan Google Map perjalanan antara Kuala Terengganu ke KLIA. Okey. Okey, Mira nampak tak? Nampak cikgu? Okey, nampak. Okey. Berdasarkan peta tu, berapa jarak mutlak daripada KLIA tu ke KLIA ke Kuala Terengganu? Oh, jarak dia antara KLIA ke Kuala Terengganu, saya teka cikgu 512 kilometer. Okey, betul. Itu adalah jarak mutlak. Okey. Jarak relatifnya pula berapa masa yang ditulis? Okey. Kalau jarak relatifnya masanya ialah 5 jam 40 minit. 5 jam 40 minit. Okey, itu adalah jarak relatif. Oh, faham. Maksudnya masa tu pun dikira sebagai jarak rupanya. Itu yang cikgu kata tadi. Jarak dia tak semestinya berkait dengan kilometer saja. Okey, jarak juga dia berkait dengan masa dan dia berkait dengan kos. Okey. Dia bergantung juga kepada jenis kenderaan yang kita naiki. Okey, faham. Itulah dia jarak relatif dan juga jarak mutlak. Kalau mutlak tu yang memang tak boleh tukar dah. Ya. Kalau jarak relatif dia masih lagi berubah-ubah. Okey, baik. Saya dah faham dah. Okey, cikgu. Ataupun kita tengok paparan yang kedua mengenai Google Map ni. Okey, jarak relatif. Tadi dia berkait dengan masa. Okey, sekarang dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan, saya nampak macam ada kapal terbang dari KLIA ke Kuala Terengganu. Ya. Jadi dia berkaitan dengan kos. Okey, betul. Dia berkait dengan kos. Jadi dalam Google Map tu sendiri, kalau kita nak pergi melancong, dah ada jarak relatif dan jarak mutlak. Jadi kita boleh pilih. Kalau kita nak cepat sampai ke sesuatu tempat, kita akan pilih kapal terbang. Ya, dan kalau kita nak jimat kos, nak jarak yang lebih murah, kita akan pilih naik bas. Ini dia bas kita. Okey. Sebab tu hari ni hari ketiga puasa kan? Betul, cikgu. Okey. Mira rasa bazar mana yang paling dekat jarak mutlaknya daripada studio kita? Kalau dekat studio kita ni yang paling dekat bazar TTDI lah, cikgu. Taman Tengah Ismail. Okey, berapa kilometer tu?
Berapa kilometer? Saya rasa dalam 5 ataupun 2. 2 kilometer. 2 kilometer. Okey. Sekarang boleh tak Mira jangkakan jarak relatif nak pergi ke bazar tersebut? Oh, jarak relatif nak ke bazar tersebut. Kalau tak jam lah cikgu kan. Kan bazar Ramadan petang selalu jam, hujan semua kan. Kalau tak jam saya rasa dalam 2 minit je lah. 2 minit. Okey. Tapi kalau dari segi kos je, agak-agak berapa minyak kereta yang habis tu? Ataupun kalau naik Grab, berapa kos? Kalau naik Grab untuk 2 kilometer dalam RM5 cikgu. Okey. Itu adalah jarak. Oh. Okey. Baru tahu. Maksudnya setiap yang terlibat jarak juga walaupun duit yang kita bayar. Sebab itulah dipanggil jarak relatif. Dia sentiasa berubah. Okey. Kalau nak jimat kos lagi, kalau tak naik kereta, apa yang kita boleh buat? Kita jalan kaki. Betul. Jalan kaki. Okey, itu adalah 2 jarak. Okey, faham. So, sekarang dah jelas lah apa itu jarak mutlak dan juga apa itu jarak relatif. Okey, cikgu. Yang di depan ni pula, saya nampak ada sesuatu dalam cikgu. Okey, ni kotak. Okey, nama ni kotak beracun. Kotak beracun. Takut pula nak pegang. Okey, kena hati-hati sebab ada banyak racun kat situ. Okey. Jadi, untuk kotak beracun ni, cikgu nak Mira pilih ada bola kat dalam. Okey, dah berdasarkan bola tu ada nombor dan cikgu ada soalannya. Baik. Okey. Dan Mira pilih nombor apa yang Mira dapat dan cikgu akan bacakan soalannya. Boleh. Saya masuk ya. Takut pula beracun ni kan. Okey, kita masuk. Saya ambil yang ini. Okey, nombor berapa? Nombor 4 cikgu. Okey, nombor 4. Kita tengok contoh soalannya. Okey, contoh soalannya adalah Okey. Nyatakan jenis jarak bagi penyataan berikut. Nyatakan jenis jarak bagi penyataan berikut. Okey, penyataannya adalah Asma bermotosikal selama 15 minit untuk ke sekolah. Okey. Saya nampak kat situ keyword dia ialah 15 minit. Ya. Jadi jarak ni jarak relatif cikgu. Okey, betul. Sebab 15 minit dia berkait dengan masa. Ya, masa. Boleh kita teruskan? Boleh. Okey, kita cabut lagi soalan yang saya dah ambil 4. Saya letak luar. Okey, letak luar. Seterusnya saya ambil nombor 5. Okey, sebelah-sebelah je. Nombor 5. Okey, kita tengok soalan nombor 5. Okey. Sekarang kita tengok soalannya adalah nyatakan jenis jarak bagi penyataan berikut. Penyataannya adalah Ira perlu membayar tambang bas sebanyak RM1.20 jika menaiki bas. Okey, kalau yang ini saya rasa keyword dia sama juga. Ada RM1.20 di situ. Jadi jarak yang terlibat dalam penyataan ini ialah jarak relatif juga. Okey, betul. Jarak relatif sebab dia berkait dengan kos. Okey. Boleh lagi cikgu? Boleh lagi? Boleh lagi? Boleh lagi. Okey, boleh lagi. Okey, boleh lagi. Saya ambil lagi Okey, ambil lagi. Okey, kita ambil. Kita tengok siapa yang kena. Okey. Kita ambil. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1. Apa soalan nombor 1 ni agak-agak? Okey, kita buka. Kita tengok. Okey, soalannya adalah berkait dengan tajuk pertama kita tadi. Okey, Mira ingat lagi tak? Okey, namakan jenis skala yang berikut. 1 nisbah 5,000. 5,000. Satu nisbah 5,000 sebab ada nisbah dekat situ. Okey. Jadi skala ini diberi nama skala nisbah. Skala nisbah itu adalah cirinya. Itu dia. Itu adalah cirinya. Cirinya ada nisbah. Okey, tak apa. Saya cuba lagi. Skala ini diberi nama skala betul ni? Okey. Skala pecahan wakilan. Ya, betul. Namanya adalah pecahan wakilan. Okey, baik. Itu dia. Saya faham. Saya rasa mereka di rumah pun dah faham lepas kita dah buat beberapa kuis ni kan, cikgu. Okey, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Ya. Kita kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Seperti biasa, hanya di Mahir. Didik TV KPM.
Itu dia Mahir, sedar tak sedar dah berada di segmen yang terakhir cikgu. Tadi cikgu dah sentuh tentang 2 objektif untuk apa kita nak belajar hari ni. Sekarang nak masuk objektif yang ke-30, yang terakhir. Apa tu cikgu? Yang terakhir iaitu macam cikgu cakap awal-awal tadi, kita nak menentukan jarak menggunakan peta yang sebenar. Okey. Jadi untuk mengukur jarak ini, perkara yang perlu ada adalah yang pertama kita kena tahu dulu ada 2 jenis jarak. Satu jarak lurus dan satu lagi adalah jarak yang melengkung. Okey, untuk ukur jarak lurus, perkara yang diperlukan adalah pembaris. Okey, ataupun kita boleh gunakan jangka tolok. Ataupun kita boleh guna juga jalur kertas. Jalur kertas, okey. Tapi cikgu lebih cadangkan kita gunakan pembaris lah. Sebab kalau kita guna jangka tolok sekalipun, last kali kita akan gunakan pembaris juga. Betul. Okey. Manakala untuk ukur jarak melengkung pula, perkara yang kita perlukan adalah benang. Okey, benang putih. Mesti warna putih. Sebab untuk mudah kita tengok. Okey, yang kedua, kita boleh gunakan juga jalur kertas. Jalur kertas tu macam mana cikgu? Okey, jalur kertas maksudnya okey, kertas baik yang kita potong yang kecil saja, saiz kecil saja. Okey. Maksudnya besar saiz ni lah. Jalur kertas. Faham. Okey. Tapi cikgu lebih cadangkan kita guna benang. Benang. Dan benang kena berwarna putih? Ya, mesti berwarna putih. Okey. Boleh kita tengok contoh soalan? Boleh. Okey, contohnya kita nak ukur jarak lurus. Okey, sekarang kita tengok ini adalah peta topografi. Okey, kita nak ukur jarak lurus. Okey, perkara pertama, bila kita nak ukur jarak lurus, kita kena tanda 2 titik jarak yang terlibat, objek yang terlibat. Contohnya kita nak ukur Bukit Oh dengan Simpang Pekan Jabir. So, kita tandakan pangkah pada Bukit Oh dan Simpang Pekan Jabir. Kemudian kita lukis satu garisan lurus yang menyambungkan antara 2 titik tersebut. Okey, bila kita dah sambungkan kedua-dua titik tersebut, kita ambil pembaris, kita ukurlah. Okey, tadi kita nak ukur Bukit Oh dari Pekan Jabir. Jadi nilai kosong pada pembaris perlu berada di Pekan Jabir. Okey. Sekarang kita ukur Pekan Jabir ke Bukit Oh. Nilainya adalah 11.4 cm. Kemudian barulah kita tukarkan kepada jarak sebenar. Okey, macam mana kita nak tukar jarak sebenar? Kita tengok skala. Baik. Okey, skala 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, ni skala apa? Skala ini skala, saya tahu, skala lurus. Bukan, skala penyata. Ya, skala penyata sebab dia disebut. Okey. Jadi 1 cm mewakili 1 kilometer. Sekarang 11.4 cm. Berapa kilometer? Dia akan jadi 11.4 kilometer. Okey, betul. Maksudnya kita darablah dengan 1 tadi. Dia akan jadi 11.4 kilometer. Jadi jarak antara Bukit Oh ke Pekan Jabir adalah 11.4 kilometer. Okey, yang seterusnya kita nak ukur pula jarak melengkung. Okey, untuk jarak melengkung kita gunakan benang. Okey, untuk benang ni kita tanda dulu. Baik. Okey, titik mana yang kita nak mulakan benang tadi? Baik. Okey. Tanda. Okey. Sebelum tu kita tentukan dululah jarak melengkung mana yang kita nak ukur. Okey, contohnya kat sini adalah dari jambatan ni. Okey. Okey, kita nak ukur dari jambatan ni hinggalah ke muara sungai. Jauh tu. Okey, muara sungai. Jadi kita letak benang yang kita tanda tadi. Baik. Kita start dari jambatan kan? Okey, jadi permulaan benang mesti berada di jambatan. Okey, dan kita ukurlah mengikut jarak melengkung. Okey, ikut. Macam tu. Pusing. Okey, berhati-hati. Okey. Baik. Maksudnya kita ikut sungai tersebut. Lengkungnya kat mana? Sebab tu kita gunakan benang supaya mudah kita nak letakkan pada peta. Ya. Kemudian bila kita dah dapat ukuran tersebut, kita ukurlah pada pembaris. Baik. Okey, sekarang cikgu ukur pada pembaris. Nilainya adalah kosong. Nilainya adalah
16 cm. 16 cm, cikgu. Okey, kalau 16 cm itu adalah pada Peta. peta. Okey, jadi berapa nilainya pada permukaan yang sebenar? Permukaan sebenar dia akan jadi 16 kilometer. Okey, kenapa 16 km, Mira? Kerana skala mengatakan 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, betul. Jadi nilainya adalah 16 Kilometer. kilometer. Okey, baik. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas penerangan yang diberikan. Sekarang dah faham dah bagaimana cara nak mengira jarak bila ada jarak yang melengkung dan juga jarak yang lurus. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu hari ini. Bye. Assalamualaikum.